Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera, selamat pagi semua. Jadi untuk kuliah psikologi abnormal kita pagi ini pada 21 Jun 2020, ini adalah topik yang ketiga. Topik pertama tadi personality disorder, topik kedua ialah feeding and eating disorder, dan topik ketiga kita akan pergi kepada neurodevelopmental disorder ataupun kecelaruan perkembangan neuro. Okey. Jadi sebelum kita pergi lebih lanjut, saya nak bertanya lah beberapa soalan nak buat anda berfikir. Cuba anda, sebab anda pun kebanyakan daripada anda bekerja dalam setting-setting hospital, klinik dan sebagainya. Jadi anda banyak bertemu dengan banyak kes. Jadi cuba anda fikirkan, dalam banyak-banyak kes yang anda jumpa, mesti ada kes-kes yang ada simptom yang begini, dan adakah ini satu disorder atau kecelaruan ataupun ini satu benda normal? Pertama, dia tak mahu ke sekolah. Kalau seorang budak tu dia tak nak ke sekolah, normal ke tak normal? Kedua, lewat pertuturan. Kalau seseorang budak tu dia speech delay atau lewat pertuturan, normal ke tak normal? Soal itu dia bergantung kepada umur dia dan berapa perkataan yang dia cakap kan. Kalau tadi tu tidak mahu ke sekolah, sudah tentu dia bergantung kepada berapa lama dia tak nak ke sekolah. Kalau hari pertama darjah 1, hari pertama tak nak pergi sekolah, tu mungkin normal. Tapi kalau bertahun-tahun tak nak pergi sekolah, tu mungkin tak normal. Tidak boleh duduk diam. Tengok tu keadaan kan. Kalau seseorang tu dia kalau sekali-sekala dia tak boleh duduk diam, tu mungkin normal. Tapi kalau setiap hari memang dia tak boleh duduk diam, tu mungkin tak normal. Tidak boleh membaca pada umur 7 tahun. Ini sebenarnya normal. Tapi tak, kalau sampai umur 8, 9, 10 tahun pun masih membaca merangkak-rangkak, itu mungkin tidak normal. Okay. Menulis huruf terbalik pada umur 7 tahun, ini sebenarnya masih normal lagi. Belum toilet train pada umur 6 tahun. Sebenarnya sepatutnya 6 tahun dah toilet train. Kurang eye contact. Juga kalau budak tu pemalu, mungkin dia kurang eye contact. Tapi kalau memang dia dengan semua orang pun dia kurang eye contact, dan itu walaupun dengan mak ayah dia sendiri, tu mungkin tu tidak bermain dengan kanak-kanak lain. Ini adalah tak normal. Biasa budak by nature dia memang selalu suka bermain dengan kanak-kanak lain. Tidak, sangat malu hingga tidak mahu bercakap. Ini tengok juga keadaan ni. Kalau semua orang memang pemalu. Tapi kalau pemalu tu sampai umur banyak cakap tapi dekat sekolah macam tak bercakap langsung, itu mungkin sesuatu yang tak normal. Jadi kita akan teruskan dengan kecelaruan perkembangan neuro. Ini neuro ni kan otak kan, jadi neurodevelopmental disorder berkaitan dengan masalah pada perkembangan otak. Okay, dia berkait rapat dengan dua perkara. Pertama, onset. Jadi semua masalah kecelaruan perkembangan neuro, dia onset dia bermula sejak zaman awal kanak-kanak. Sama ada yang macam autism, biasanya umur 2 tahun kita dah boleh start diagnose. Kalau ADHD tu biasanya dalam 5-6 tahun kita dah boleh nampak. Kalau dyslexia 5-6 tahun kita dah boleh detect, tapi kita boleh diagnose umur 8 tahun. So, tapi semua di bawah neurodevelopmental disorder mesti bermula zaman awal kanak-kanak. Dia tak mungkin awal kanak-kanak dia tak ada, tiba-tiba dia dah besar baru dia ada. Tak mungkin. Untuk disorder yang lain mungkin, contoh macam depression ke, anxiety ke, untuk eating disorder, untuk personality disorder, dia mungkin diagnose, dia nampak lebih jelas pada umur dia dah dewasa. Tapi neurodevelopmental disorder sepatutnya zaman kanak-kanak lagi dia dah nampak jelas, dan yang signifikan sehingga dia mengganggu kefungsian harian. Okay. Jadi menurut DSM-5, bawah neurodevelopmental disorder kita ada intellectual disability,
communication disorder, autism spectrum disorder, ADHD, specific learning disorder, motor disorder dan other neurodevelopmental disorders. Tapi untuk presentation saya kali ini, saya akan fokus kepada intellectual disability, autism, ADHD dan juga specific learning disorder sahaja. Okay. Jadi apa itu intellectual disability ataupun ketidakfungsian intelek? Kalau bahasa lama dia kita panggil mental retardation, tetapi dalam terma yang terkini kita panggil intellectual disability ataupun ID. Jadi dia berkait dengan defisit kefungsian intelektual, defisit kefungsian adaptif dan onset ketika kanak-kanak. Baik, apa yang dimaksudkan dengan defisit kefungsian intelektual? Dia susah nak faham sebab musabab ataupun reasoning. Contohnya bila kita marah dia, kita kata, saya marah adik sebab ni. Mama marah adik sebab ni. Kerana dia tak faham reasoning. Dia tak boleh faham benda yang dia tak nampak. Suka faham penyelesaian masalah. Suka faham pemikiran abstrak, benda yang subjektif, benda yang tak nampak. Dan suka belajar daripada pengalaman. Sebab tu kadang-kadang mereka ni kerap buat benda yang salah berulang-ulang kali. Dia lambat belajar. Defisit kefungsian adaptif pula bermaksud jauh ketinggalan berbanding tahap umur dari sudut komunikasi, sosial, urus diri dan skill motor. Contohnya dia dah umur 8 tahun masih tak boleh bercakap, atau dia tak pandai bersosial lagi, atau urus diri dia ke belakang. Contohnya dia masih belum toilet train, nak masuk sekolah rendah tapi tak masuk toilet train lagi, ataupun motor skill dia lemah. Contohnya macam dia tak boleh nak melompat lagi, dia tak boleh nak pegang barang, dia tak boleh nak pegang barang jatuh, dia tak boleh nak berjalan lagi ke asal. Semua developmental milestone itu kita akan ambil kira untuk tengok untuk assessment kepada intellectual disability. Dia faktor berisiko dia genetik dan juga komplikasi waktu prenatal, perinatal atau postnatal. Hanya terdiri daripada 1% sahaja populasi umum. Kalau umur bawah 5 tahun, kita tak boleh bagi diagnosis intellectual disability. Tapi kalau kita tengok perkembangan dia delay sebelum umur 5 tahun, biasanya kita bagi dia diagnosis Global Developmental Delay ataupun GDD. Selepas umur 5 tahun, kita akan review balik diagnosis dia, sama ada dia dah berjaya kejar balik developmental milestone dia ataupun masih ketinggalan, dan itu ada kemungkinan dia ada disorder lain, sama ada autism ke ADHD ataupun intellectual disability. Okay. Assessment yang kita guna untuk assess intellectual disability, pertama ada IQ test yang kita panggil sebagai WIPC ataupun WISC. Dan kedua adalah Find and Adaptive Behavior Skills. Okay. Neurodevelopmental disorder yang kedua adalah autism spectrum disorder ataupun kecelaruan spektrum autism. Jadi autism ni dia terbagi kepada dua aspek yang besar. Pertama adalah social communication and social interaction. Kedua adalah restricted repetitive patterns of behavior, interest or activities. Okay. Defisit komunikasi sosial apa maksud dia? Maksudnya mereka yang ada autism ni suka untuk komunikasi dua hala. Maksudnya kita susah nak ada perbincangan ataupun borak dua hala dengan dia. Kita tanya dia sepatah, dia jawab sepatah. Ataupun kita tanya dia tak jawab langsung. Dia bukannya macam kita boleh berborak dengan dia macam orang biasa. Tengoklah kepada severity, tetapi kebanyakannya tak boleh komunikasi dua hala. Kurang berkomunikasi tentang minat, emosi dan efek. Mereka susah nak meluahkan apa emosi dia. Kurang kontak mata, dia kurang eye contact, dia jarang pandang mata kita. Kurang faham bahasa badan dan air muka, dan suka bersosial. Mereka ni biasanya memang suka berseorangan dan dalam dunia dia sendiri. Okey, apa pula dimasukkan dengan restricted repetitive patterns of behavior?
Contohnya pergerakan motor stereotip yang berulang-ulang seperti kesusun barang, pusing-pusing objek dan juga ekolalia. Ekolalia ni maksudnya kita cakap diulang, Maksudnya nama siapa, dia jawab nama siapa. Umur berapa, dia pun jawab balik umur berapa. Pergi mana, pergi mana. Dia ulang je apa kita cakap. Itu maksudnya ekolalia. Tidak suka perubahan dan tidak fleksibel. Dia tak suka benda-benda yang tak sama dengan dia punya rutin biasa. Contohnya dia apa rutin dia setiap hari dia makan pagi, mandi, kemudian pergi sekolah. Tiba-tiba satu hari tu dia tak pergi sekolah. Dia akan rasa pelik. Ataupun dia rasa ada benda yang tak kena. Contoh macam perabot kat rumah tu tak boleh tukar. Kalau tukar arrangement dia, dia rasa macam pelik. So mereka ni biasa rigid dan tak fleksibel sangat dia punya rutin tu. Disukakan rutin yang kekal dan tak berubah. Okay. Dan juga mereka banyak masalah hyper atau hypo reactivity kepada stimulasi sensori, sama ada auditory ke tactile ke apa sensori rasa ke jadi ini macam occupational therapist dia lebih arif tentang sensori-sensori. Okay. Jadi dulu sebelum DSM-5 dia ada pelbagai terma: high functioning autism, pervasive developmental disorder, Asperger's disorder. Tetapi semua ini sekarang ini telah pun tergolong di bawah kecelaruan spektrum autism. Dia dah jadi satu spektrum yang sama. Kalau di Malaysia, Malaysian Psychiatric Association kata pada tahun 2008 autism ada 1 daripada 500. Kalau NASOM pula dia kata 1 daripada 50. Pada tahun 2016, 12,785 berdaftar dengan JKM. Statistik menunjukkan mereka yang ada autism 70% ada terencat akal ataupun intellectual disability juga, dan lelaki kepada perempuan rasio dia 4:1. Faktor berisiko adalah advanced parental age, maksudnya ibu bapa yang dapat anak pada umur yang agak lewat, low birth weight dan juga genetik. Okay, antara assessment yang kita guna untuk assess autism adalah GARS ataupun Gilliam Autism Rating Scale dan juga Childhood Autism Rating Scale, CARS. Okey, seterusnya adalah ADHD ataupun Attention Deficit Hyperactivity Disorder. Jadi dia terdiri daripada 2 elemen utama. Pertama adalah inattention ataupun suka fokus. Kedua adalah hyperactivity dan impulsivity. Okey, inattention ni apa? Suka beri perhatian kepada detail, selalu buat careless mistakes. Susah menumpukan perhatian. Bila kita cakap dengan dia, dia macam tak dengar, gagal ikut arahan dan siapkan kerja sekolah. Dia tak tersusun dan tak organized dan clumsy. Cepat putus asa kepada subjek yang terlalu banyak perlu fikir. Contohnya seperti matematik, problem solving, membaca teks yang panjang. Dia tak suka nak kena perah otak dia. Kerap hilang barang, kerap lupa. Hyperactivity dan impulsivity pula antara contohnya tidak boleh duduk diam walaupun setelah dia marahi. Kalau dia duduk pun tangan kaki dia sentiasa nak bergerak-gerak je. Suka berjalan dan tidak boleh duduk di atas kerusi. Kadang-kadang kalau kat sekolah tu dia jalan, tak boleh nak duduk kat kelas dia, dia jalan, keluar kelas, masuk kelas, keluar kelas, masuk kelas ni. Kerap berlari dan memanjat, tidak boleh bermain secara senyap. Dia sentiasa on the go, maksudnya sentiasa nak bergerak, cakap banyak tanpa henti, menjawab soalan sebelum sempat bertanya, suka menunggu giliran dan juga kerap mengganggu orang lain. So kalau ada pelajar dekat sekolah tu yang ada cerita-cerita yang macam ni, biasanya cikgu kalau dia tak faham apa itu ADHD, mungkin dia akan anggap budak ni nakal, budak ni kurang ajar, budak ni biadab. Tapi sebenarnya mungkin mereka ni ada ADHD dan mereka tak boleh kawan.
Benda ni berlaku di rumah dan di sekolah. Maksudnya dia mesti two or more settings. Maksudnya kalau kat rumah pun macam tu, dia kat sekolah pun dia macam tu. Kalau kat sekolah macam tu, dia kat rumah pun macam tu. Dia bukan disebabkan oleh faktor luaran. Contohnya macam uh, bila ada cikgu yang dia suka, dia baik. Bila cikgu dia tak suka, dia buat perangai. Dia juga bukan disebabkan oleh apa, uh, uh, contohnya dengan mak ayah dia, dia baik. Dekat sekolah dia buat perangai. Tak. Biasanya ADHD ni sebab benda tu dia adalah gangguan dalam kecelaruan otak dia. Jadi biasanya dia macam tu juga di sekolah dan juga di rumah. Sebab tu antara syarat diagnosis adalah dia mesti two or more settings. Lebih daripada dua setting. Jadi 5% kanak-kanak, prevalence dia ada 5% kanak-kanak dan 2.5% dewasa. Ratio lelaki tu perempuan adalah 2 to 1. Antara faktor berisiko adalah low birth weight, smoking during pregnancy dan juga genetik. Apa kesan ADHD? Biasanya orang akan salah faham bahawa ini adalah masalah tingkah laku, conduct disorder, kesan ADHD dari sudut kajian menunjukkan bahawa mereka ni ada conduct disorder juga, ada mungkin juga boleh develop menjadi antisocial personality disorder, mungkin juga boleh develop menjadi kemurungan dan bipolar. Mereka juga lebih banyak kecederaan dan accident traffic. Salah faham adalah mereka ni biasanya dianggap malas, nakal, tidak pandai degil, tidak disukai oleh rakan dan mereka juga kerap diejek dan dibuli dan lemah dari sudut akademik. Okey, seterusnya adalah SLD ataupun Specific Learning Disorder, iaitu kesukaran dalam belajar dan menggunakan skill akademik sekurang-kurangnya 6 bulan walaupun telah dibantu dari sudut intervensi dan cuba untuk membantu kesukaran berikut. Cuba untuk membantu kesukaran mereka tersebut. Contohnya, specific learning disorder ni biasanya dalam bahasa layman dia kita panggil disleksia. Sebenarnya disleksia, diskalkulia, disgrafia. Tiga-tiga ni masuk di bawah specific learning disorder. Ataupun kita panggil SLD. Specific learning disorder ni biasanya kita tak diagnose selagi umur 8 tahun sebab kita nak memberikan dia peluang untuk dia belajar, untuk dia cuba, untuk dia trial and error sebelum kita boleh pastikan dia ada SLD. Okay. Ciri-ciri dia ada lambat atau tidak boleh membaca, tidak boleh faham apa yang dibaca, sukar mengeja dan sukar faham konsep asas matematik. Jadi kalau dia melibatkan sukar nak faham baca atau mengeja, kita panggil disleksia. Kalau dia melibatkan sukar nak faham konsep matematik, kita panggil diskalkulia. Jadi benda dia sangat berkait rapat dengan umur dan umur dia berapa dan dia boleh tak membaca pada kadar umur dia dan kita tengok juga kaedah pembelajaran dia macam mana. Kadang-kadang ada setengah budak dia tak boleh membaca bukan sebab dia tak pandai tapi sebab cikgu tu tak pandai mengajar. Ataupun dia fasih bahasa Inggeris, cikgu ajar bahasa Melayu. So faktor-faktor ni kita kena ambil kira dalam proses diagnosis. Dia prevalence dia 5 hingga 15% dalam populasi dan rasio lelaki perempuan adalah 2:1 hingga 3:1. Faktor berisiko dia berkelahiran pramakam, low birth weight, prenatal exposure to nicotine dan juga genetik. Antara isu lain yang melibatkan kanak-kanak yang diagnos dengan neurodevelopmental disorder adalah adakah semua memerlukan kad OKU, ya atau tidak. Dan kedua, sekolah mana yang sesuai. Okay. So dua soalan ni, kad OKU dengan sekolah mana yang sesuai, sama ada dia kena masuk sekolah normal ke, sekolah khas ke, ataupun pusat intervensi awal ke. Ada soalan ini anda boleh jawab dalam Google Form yang akan saya bagi link nanti. Jadi setakat itu sahaja untuk topik neurodevelopmental disorder. Kita akan teruskan lagi dengan topik kita yang terakhir selepas ini iaitu somatic symptom disorder. Setakat itu sahaja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.